Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma qina bil ilm wa zayyina bil hilim wa akrina bit taqwa wa jamina bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, saudara dan saudari, kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang sama-sama kita kasihi, bersyukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita, yang sudi mempertemukan kita dalam kajian ilmu melalui kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratu An-Nafi'ah karya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah. Sekarang kita berada dalam pertemuan yang ketiga kalau tidak salah, yaitu Arkanul Islam. Kata beliau, Arkanul Islam khamsatun, ada 5. Gimana yang kita tahu, Islam ini terbina daripada atas 3 rukun utama Islam, iman dan ihsan. Sekarang ini kita akan membahas tentang Islam. Nah, bila kita kata arkan, ia adalah bahagian yang terkuat. Arkan jamaknya rukun, bahagian yang terkuat yang mana mesti ada, atau kita kata pilar, seperti mana sebuah rumah, sebuah binaan yang mana tidak akan menjadi kukuh binaan itu kecuali mesti ada pilar dia. Dia punya pilar atau batang, tiang. Nah, begitu pula Islam, dia ada pilar dia. Kalau kita kata dia dalam masalah solat, kita kata 13 rukun. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18. Katakanlah yang 13. Satu sahaja yang hilang daripada itu, maka runtuh itu solat. Maksudnya tidak sah, bermasalah. Nah, begitu pula rukun Islam, tidak dikatakan Islam kecuali 5 ini mesti dipenuhi. Yaitu kenapa demikian? Kerana liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana ada hadis Nabi bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Naam, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Nah, yang pertama syahadat. Mesti syahadat dulu. Kenapa? Ialah syahadat ini yang membuktikan keislaman Muslim. Bukan kita kata dia beriman. Nah, beriman dia di dalam hati, fil qalb. Tasdiq. Nah, mesti membenarkan. Tapi kenapa syahadat ini diletakkan di dalam rukun Islam? Kerana rukun Islam ini berkaitan dengan perkara amaliyah, perbuatan yang mesti ditampakkan, dizahirkan, ditunjukkan, yaitu perbuatan zahir. Untuk kita katakan dia ini Muslim atau tidak,
buktinya melalui daripada syahadah. Nah, syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammadan abduhu wa rasuluh pun boleh juga. Nah, di dalam zahir Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kalimat asyhadu tidak boleh diganti dengan kalau kita kata a'lamu atau yaqanu. Meskipun ulama lain memperbolehkan, tapi zahir Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh diganti kalimat asyhadu ini. Kerana di dalam kalimat asyhadu ini ada rahasia tersendiri. Terlihat lebih dalam maknanya daripada kalimat-kalimat yang lain. Atau yaqanu, a'lamu. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, ya mungkin bermakna sama saja. Saya yakin, saya beriman, saya percaya. Tapi asyhadu memiliki makna yang lebih dalam. Kerana bila mana kita kata syahidah, asyhadu syahadatan, menyaksikan sesuatu yang tidak pernah kita lihat daripada kasar mata. Mata yang kasar tidak pernah melihat. Tapi kita mesti yakini seakan-akan kita pernah melihat. Seperti contoh Turki, adanya Hagia Sophia. Di Mekah adanya Kaabah. Kita tahu adanya benda itu, Kaabah, Hagia Sophia. Tapi kita tidak pernah melihatnya. Kita yakin gitu. Berbeza dengan kita melihat sendiri Kaabah itu. Ya kan? Keyakinan kita lebih, saksinya, penyaksian kita kepada Kaabah itu lebih hebat lagi. Tapi kenapa asyhadu? Aku bersaksi. Iya. Kerana keyakinan kita itu seakan-akan kita melihat dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Imam Syafi'i tidak mahu mengganti kalimat asyhadu. Ini mesti wajib dengan kalimat asyhadu, tidak dengan kalimat yang lain. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau orang Melayu sebut dua kalimat syahadat. Kenapa dua kalimat syahadat? Ya, kerana syahadat yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, itu yang pertama. Dan dipanggil sebagai syahadatut tauhid, yang disebut sebagai syahadatut tauhid, persaksian mengesakan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersaksi, percaya, kita bersaksi, kita menyaksikan keesaan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahadatut tauhid, mengesakan hanya dia yang kita bersaksi sebagai Tuhan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pun syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita sebut syahadatul risalah. Kita bersaksi kerasulan, pengutusan dia sebagai utusan Allah. Kita bersaksi bahawa Muhammad adalah orang satu-satunya yang diutus sebagai Rasul dan Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada akhir zaman. Nah, syahadatul tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, syahadatul risalah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itu yang pertama daripada rukun Islam. Mesti kena ada. Kalau tidak, kita tidak boleh nak pastikan keislaman dia di dunia. Nah, di dunia. Kalau di akhirat, kita tidak tahu lagi. Nah, seperti mana ada orang di dalam hadis diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlihat dia itu melakukan kebaikan, ketaatan luar biasa, tapi pada akhirnya dia jatuh ke dalam kekufuran. Dan ada juga orang yang melakukan di dalam hayat hidup dia, terlihat dia melakukan maksiat dan kemungkaran, tapi pada akhirnya dia beriman. Maka hal itu kita tidak tahu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika mana kita berbicara tentang hidup di dunia,
maka kita mesti jelaskan keislaman kita dengan bersyahadah. Oleh kerana itu kalau kita masuk Islam, kita kena syahadah. Tak cukup saya beriman dah, cukup dah. Tak. Kita mesti buktikan dengan kita bersyahadat kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan begitu kan kalau kita melihat orang yang masuk Islam. Ya, begitu. Sebab memang salah satu syarat, salah satu rukunnya untuk memastikan dia adalah Muslim, memastikan keislaman dia, pertama mesti dia selesaikan, mesti dia penuhi syahadat, 2 kalimat syahadat, mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, bagaimana kita bersaksi Allah itu? Ya, kita beriktikad, kita meyakini dalam hati tidak ada yang disembah, ma'bud yang disembah. Nah, karena akhir-akhir ini banyak orang yang jauh daripada sembahan yang benar. Ya. Sehingga menyebabkan dia punya keyakinan, keimanan dia jauh tertinggal, jauh daripada asalnya. Seharusnya tidak ada yang disembah melainkan Allah, tapi ternyata terganggu iman dia kerana menyembah perkara yang selain Allah Subhanahu wa taala. Fil wujud, di dalam reality ini. Kerana dalam reality ini yang wujud hanyalah yang benar wujud hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara imkan, mungkin wujud. Kalau mungkin ada ya belum tentu ada. Tapi hakikat yang adanya ya Allah Subhanahu wa taala. Kewujudan yang benar-benar kewujudan ada. Selain daripada Allah semua itu adalah imkan. Yang mungkin ada. Maksudnya boleh jadi tidak ada, boleh jadi ada, tapi Allah tidak demikian. Allah wujud. Ya, yang disembah dengan benar, dengan cara yang benar. Karena ada yang disembah dengan cara yang tidak benar. Menyembah kepada Uzza, Lata, ataupun yang lain-lainnya. Itu sembahan yang tidak benar. Sembahan yang benar dia seperti mana yang kita pelajari dalam agama kita. Fil wujud, di dalam reality adanya kewujudan itu ya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain itu boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Perkara yang boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada bukanlah hakikat kewujudan. Tapi Allah Subhanahu wa taala itulah wujud. Nah, jadi itu kita beriktikad, kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah kita meyakini bahawasanya diutuskan menurut ijma' ulama. Rasulullah diutuskan untuk jin dan manusia. Begitu pula dikatakan oleh para ulama al-muhaqqiq. Nah, para muhaqqiq kebanyakan daripada mereka berpendapat bahawasanya Rasulullah pun juga diutus untuk para malaikat. Antaranya Al-Imam Subki rahimahullah pun berpendapat kepada pendapat yang mengatakan bahawasanya Rasulullah pun juga diutus kepada malaikat. Maksud Rasul itu apa? Rasul. Apakah makna Rasul? Bezakan Nabi dan Rasul. Nah, kalau Nabi itu dia diberikan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Ya, kerana ada perkara yang tidak wajib disampaikan, tidak perlu disampaikan oleh umat. Itu Nabi diwahyukan tapi tidak diperintah untuk menyampaikan wahyu itu. Hanya untuk dia. Hanya untuk diamalkan untuk Nabi itu. Berbeza dengan Rasul. Kalau Rasul itu diwahyukan kepada dia dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat agar diamalkan. Perbezaan di situ. Adapun yang lain sama. Seperti apa? Insanun. Mesti lelaki. Mesti manusia. Insan. Mesti insan.
bukan daripada jin, bukan daripada malaikat, bukan daripada haiwan, bukan nabi, rasul daripada pokok, bukan. Tapi dia mesti daripada manusia, insan. Hurun, mesti merdeka, bukan hamba. Kalau bahasa Indonesia, hamba sahaya ini disebut sebagai budak. Kalau kita di Malaysia, budak itu ya anak kecil, ya. Ini hanya penggunaan istilah saja, penggunaan bahasa. Namun hamba, bukan daripada hamba. Hurun, mesti daripada orang yang merdeka, orang yang bebas. Itu yang kedua, manusia hurun, merdeka. Yang ketiga, zakarun, mesti lelaki, bukan daripada yang khunsa, apa lagi ya, bukan daripada wanita, tidak. Tapi wanita boleh jadi daripada orang salihah, waliyah, ya, alim, dalam masalah itu. Tapi dalam masalah Nabi dan Rasul, syarat dia yang ketiga adalah mesti zakarun, lelaki. Tidak ada Nabi daripada golongan wanita. Itu yang ketiga. Yang keempat, salimun, mesti selamat. Selamat daripada apa? An munaffirin tab'an, daripada perkara yang menyebabkan orang lari daripada dia. Maksudnya daripada Rasul, daripada Nabi. Bila mana orang tengok, orang takut, orang lari. Seperti kalau kita pernah dengar cerita-cerita Israeliat. Ini cerita-cerita Israeliat, maksudnya cerita-cerita dongeng yang dicipta, yang di-create oleh Bani Israel dulu. Seperti ceritanya Nabi, kalau tidak salah Nabi Daud, ya. Mungkin anda boleh betulkan. Nabi Daud, kalau tidak salah, dikatakan ada penyakit kulit sehingga ulat-ulat keluar daripada badan dia. Ini sangat mengerikan. Jadi orang tengok, orang akan takut, orang akan lari. Penyakit kulit, ya kan, boleh jadi menular, boleh merebak benda tu. Jadi Nabi dan Rasul tidak ada benda tu sebenarnya. Dengan definisi ini sudah menolak, sudah menepis, sudah menafikan cerita-cerita yang direka-reka oleh orang-orang dulu. Jadi Nabi mesti selamat daripada perkara yang menyebabkan orang lari daripada dia. Itu yang keempat. Kemudian selamat daripada apa lagi? Selamat daripada ayah yang merupakan seorang ayah yang tidak mulia, maksudnya seperti ayah yang menjual khamar, contoh, menjual minuman keras, alkohol. Seorang ayah alkohol ini diharamkan penjualan, jual beli, kerana ia ada perkara yang diharamkan oleh syariat, maka jual beli pun dianggap jual beli pun adalah haram. Maka ayah yang menjual alkohol ini di sisi syariat dilihat adalah satu pekerjaan yang hina, yang rendah, yang tidak bagus. Jadi Nabi selamat daripada itu, Rasul selamat daripada memiliki seorang ayah yang demikian. Begitu pula mesti selamat daripada, jadi syarat Nabi dan Rasul, insanun hurun zakarun, manusia merdeka, lelaki, yang mesti selamat. Selamat daripada apa ini? Yang keempat, selamat daripada perkara yang menyebabkan orang lari daripada dia. Selamat daripada seorang ayah yang memiliki pekerjaan yang buruk. Yang ketiga, selamat daripada seorang ibu yang hina juga, seperti pekerjaannya sebagai seorang pelacur. Masih selamat daripada itu. Allah memilih Rasul, Allah memilih Nabi daripada kalangan orang-orang yang baik. Pasti itu. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang diutus oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, yang diangkat oleh Allah menjadi utusannya, kecuali mereka datang daripada orang tua keluarga yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan cerita Nabi Allah Ibrahim? Yang Al-Quran disebut sebagai Abi. Ulama dan guru-guru kita menjelaskan bahawasanya yang dimaksudkan itu bukanlah bapa kepada Nabi Ibrahim, tapi yang dimaksudkannya adalah bapa saudara kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kerana ada sebahagian daripada guru kita orang Arab, mereka pun menjelaskan kepada kita bahawasanya biasa kalau orang Arab itu memanggil bapa saudaranya dengan panggilan Abi juga. Itu sudah menjadi
culture mereka, budaya mereka. Itu biasa kalau dia memanggil bapa saudara dengan panggilan abi. Dan banyak hal itu berlaku di dalam budaya orang Arab. Jadi ulama melihat bahawasanya saya lebih cenderung kepada pendapat ini, mengatakan bahawasanya abi yang dimaksudkan adalah bukan ayahnya Nabi Ibrahim, tapi bapa saudaranya. Kerana ketika dilihat dengan definisi ini, seakan-akan tidak sama dengan apa yang disebutkan oleh apa yang kita pahami daripada ayat Al-Quran. Maka jelas bahawasanya keturunan Nabi, apalagi Nabi Allah Ibrahim, bapa sekalian Nabi, ini datang daripada keluarga yang baik-baik. Kemudian diwahyukan kepada dia. Nabi dan Rasul diwahyukan kepada dia. Cuma yang menjadi perbezaan Nabi dan Rasul adalah diperintahkan untuk menyampaikan wahyu ataupun tidak. Jika diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu, maka dia adalah Rasul. Sebaliknya Nabi. Maksudnya, kalau perintah wahyu itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat, maka dia adalah Nabi. Nah.